اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تؤسر ربي تمم بالخير أما بعد. InsyaAllah kita sambut tadabbur surah Al-Baqarah ayat 106. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Rasanya ayat 103 kan? Belum. Kita tengok pengajaran ayat 103 hingga 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 103. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min 'indillahi khair law kanu ya'lamun. Jikalau mereka, iaitu orang Yahudi, amanu, beriman, wattaqaw, dan bertakwa kepada Allah, lamathubatun, pastilah ganjaran pahala itu, min indillah, dari sisi Allah, lebih baik bagi mereka. Lau kanu ya'lamun, sekiranya mereka mengetahui, iaitu sekiranya mereka memiliki ilmu yang bermanfaat. Okey, pengajaran pertama. Keluasan rahmat Allah, kepada semua hamba-Nya, termasuk orang Yahudi. Yang paling degil dan paling kuat menentang Allah. Yang kedua, Allah tetap memberi peluang kepada hamba-hamba-Nya agar mereka bertaubat dan kembali kepada Allah. Walaupun dosa dan kekufuran mereka terlalu besar. Yang ketiga, kerja manusia yang paling mulia dan paling besar ganjaran dan paling besar ganjarannya ialah beriman dan bertakwa kepada Allah. Yang keempat, orang-orang yang beriman hendaklah menjadikan matlamat mereka akhirat lebih besar dan utama daripada dunia. Okey, ayat 104. Ayat 104. Ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina azabun alim. Maksudnya,
Wahai orang beriman, jangan kamu berkata ra'ina, pelihara kami, jaga kami. Wa qulu, dan sebaliknya berkatalah unzurna. Wasma'u, dan dengar serta patuh. Walil kafirina azabun alim, bagi orang kafir azab yang pedih. Pengajarannya, pertama, wajib bagi orang beriman memiliki akhlak yang mulia. Antaranya, apabila bercakap memilih bahasa yang sopan. Apabila bercakap memilih bahasa yang sopan dan tidak menyakiti hati orang lain. Yang kedua, keimanan kepada Allah. Keimanan kepada Allah menuntut untuk menjadikan manusia sentiasa berakhlak mulia. Keimanan kepada Allah menuntut untuk menjadikan manusia sentiasa berakhlak mulia. Yang keempat, yang ketiga, apabila kita melarang seseorang akan sesuatu, maka hendaklah memberi alternatifnya. Jadi Allah larang orang beriman sebut apa? Apa dia? Ra'ina. Tapi Allah bagi ganti dia, iaitu unzurna. Itu kaedah. Jadi bila kita nak larang anak kita buat apa-apa ke, maka kena bagi alternatifnya. Kita kata jangan tengok TV. Habis nak buat apa? Baca Quran ke, berzikir ke? Yang keempat kan, sesiapa yang menghina Rasulullah, dia adalah kafir dan akan diberi azab yang pedih di akhirat. Okey, ayat 105. Ma yawaddu allazina kafaru min ahlil kitab walal musyrikina ay yunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha'u wallahu dzul fadlil azim. Orang-orang kafir daripada kalangan ahli kitab dan orang musyrikin tidak ingin sama sekali kebaikan datang kepada orang yang beriman. Sedangkan Allah mengkhususkan rahmatnya kepada siapa yang dia kehendaki. Kerana Allah mempunyai kelebihan yang besar. Pengajarannya, pertama, orang-orang kafir sentiasa bermusuh dengan orang Islam daripada dahulu sampai kiamat. Yang kedua, wajib kita berhati-hati dengan tindak tanduk orang-orang Yahudi
Nasara dan orang-orang musyrikin. Dan seharusnya kita tidak mengambil mereka sebagai pemimpin. Yang keberapa? Yang ketiga. Yang ketiga, kebaikan daripada Allah bukan mengikut kehendak manusia. Kebaikan daripada Allah bukan mengikut kehendak manusia, dan musibah daripada Allah bukan mengikut kebencian manusia. Yang keempat, Allah lebih mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-hambanya. Dan siapa yang paling layak untuk dilantik sebagai Rasul. Okey. Timbul satu persoalan kan. Adakah semua orang kafir ni musuh kepada Islam? Dan kita kena buat musuh kepada semua orang kafir? Atau pada yang terkecuali? Apa dia? Terkecuali. Contoh? Contoh bapa saudara Nabi, dia kafir. Tapi dia tak adalah yang macam dalam ayat ni, iaitu dia tak nak kebaikan datang kepada orang Islam. Bahkan dia pertahankan kebaikan yang dibawa oleh Nabi. Bahkan ada satu hadis Nabi kata, kadang-kadang Allah menaikkan kebaikan itu melalui seorang yang fajir, seorang yang jahat. Kadang-kadang jahat tapi ada jasa dia kepada Islam. Firaun jahat tak Firaun? Tapi ada tak jasa kepada Musa? Ada kan? Dia besar di rumah Firaun. Musa membesar di rumah Firaun. Jadi tak boleh kita pukul rata ataupun secara pukal semua orang kafir ni jahat. Semua orang kafir kena kita buat musuh. Okey, kita sambung ayat seterusnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ma nansakh, ma tidak. Nansakh, kami. Nasakha ni batal. Nasakha maknanya batal. Tapi kalau sebut mansukh, orang Melayu biasa dengar kan? Mansukh. Sebenarnya mansukh daripada nasakha juga. Dan kalau kita terjemah batal pun bahasa Arab juga kan? Batal pun bahasa Arab. Jadi bahasa Melayu yang sebenar apa dia? Tak ada bahasa Melayu? Apa dia? Mansukh. Bahasa Arab juga. Mansukh bahasa Arab. Cancel. Mansukh kan? Kan je bahasa Melayu kan? Kan tu bahasa Melayu. Itulah bahasa Melayu miskin. Bahasa Melayu miskin. Sebab tu Quran tak diturunkan dalam bahasa Melayu. Kalau Quran turun bahasa Melayu mungkin ramai orang tak faham. Okey, mana dibatalkan? Tidak kami batalkan. Nasakh ni batal hukum. Daripada satu hukum ditukar kepada hukum yang lain.
Sama ada hukum yang ditukar tu lebih berat ataupun lebih ringan ataupun sama. Okey. Tidak kami batalkan min ayatin dari mana-mana ayat au nunsiha atau nunsiha. Dia terjemah apa tu? Ada dua maksud ni. Kami nunsiha, kami lupakannya, iaitu kami jadikan Nabi Muhammad lupa ayat tu. Ataupun maksud kedua, kami jadikan dia lewat turun. Dia terjemah apa tu? Lupakan. Dia sebab turun ayat ni, orang Yahudi pertikaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa agama Muhammad ni? Sekejap macam ni kan. Contoh dia kata dulu Kaabah ke Baitul Maqdis. Lepas tu tukar pula. Jadi orang Yahudi mengatakan agama Muhammad ni bukan daripada Allah, tapi rekaan Muhammad sendiri. Ikut suka dia je nak tukar. Jadi itulah tukar tu maksud dia ialah nasakh. Sebenarnya pertukaran hukum ada tak dalam Islam? Ada tak? Sejak bila? Ya? Sejak Quran diturunkan? Tak, sebelum tu lagi. Mula-mula boleh tak kahwin dengan adik-beradik? Boleh. Bila tu? Zaman Nabi Adam. Lepas tu dibatalkan, dimansuhkan. Dan ada ketika boleh kahwin dengan adik-beradik, iaitu lelaki boleh kahwin dengan adik-beradik. Bila ni? Zaman Nabi Yaqub AS. Nabi Yaqub kahwin dengan adik-beradik. Satu mak kepada Nabi Yusuf AS, dan satu lagi adik dia atau berkakak dia mak kepada adik-beradik Nabi Yusuf. Tapi sekarang boleh tak? Dibatalkan. Zaman Nabi Musa AS, kalau nak bertaubat, caranya ialah bunuh diri. Tapi hukum tu dibatalkan. Dan bila datang Al-Quran, semua hukum dalam kitab-kitab dahulu terbatal, termansuh. Okey? Jadi orang Yahudi tahu tu. Tapi dalam masa dia tahu, dia tuduh juga Nabi Muhammad bahawa agama yang Nabi Muhammad bawa ni agama yang tidak ada pendirian, suka ubah-ubah. Boleh faham? Maka Allah pun jawab ni. Tidak kami batalkan mana-mana ayat ataupun mana-mana hukum, atau kami jadikan ayat itu dilupakan, melainkan na'ti, kami akan datangkan bi khairin, dengan yang lebih baik. Minha, darinya. Dari mana ni? Dari yang dibatalkan. Makna kalau hukum yang dibatalkan dengan hukum yang baru, yang mana lebih baik? Ataupun au misliha, atau misliha mana sama. Apa maksud sama ni? Dia bukan lebih baik lah. Sama ada lebih baik, hukum baru tu lebih baik daripada hukum lama, ataupun hukum baru sama dengan hukum yang lama. Boleh? Nak bagi ni. Okey, contoh yang hukum baru lebih baik daripada hukum yang lama. Boleh buka surah Al-Anfal ayat 65 dan 66. Saya tak tulis, boleh tengok sendiri. Ayat 65 dan 66. Cuba tengok, baca terjemahan dua ayat ni, boleh faham tak?
Ada tak hukum nasakh? Cuba. Jumpa. Boleh faham? Kena baca 2 ayat. Sebab satu ayat hukum lama. Dia panggil apa ni? Mansukh, yang dinasahkan, yang dibatalkan. Ayat yang kedua dipanggil nasikh. Ayat yang membatalkan hukum sebelum. Boleh faham? Ha? Hukum yang sebelum hukum yang dibatalkan apa dia? Orang beriman kena lawan 10 orang lawan 20 orang. Kena tewaskan 200. Berat tak? 20 orang nak lawan musuh 200 orang. Berat. Maka Allah bagi hukum baru. Hukum ni dibatalkan. Hukum baru apa dia? 100 orang lawan 200. Kan? Yang atas ni 1 lawan 20 kan? Yang bawah 1 lawan 2. Yang mana lebih ringan? Yang bawah. Ini makna kami tak batalkan hukum, melainkan ia lebih baik daripada yang dibatalkan. Contoh ini. Jadi bila orang beriman dapat hukum baru ni rasa lega sebab 1 lawan 2 aja. Yang atas ni 1 nak lawan 20. Hoi. Pensan kan? Kita 120 pun berat, 12 pun berat. 1-1 okeylah. 1 lawan 10. Yang mana ni? Oh, atas, okey. Okey. Hukum yang kami tukar tapi sama. Apa dia? Contoh pertukaran kiblat. Surah Al-Baqarah ayat 142. Saya qulu sufaha kan. Allah tukar daripada Baitul Maqdis ke Baitullah Al-Haram. Kan? Hukum lama menghadap ke Baitul Maqdis. Hukum baru menghadap ke Baitullahil Haram. Menghadap ke Baitullahil Haram lebih mudah ke ataupun sama dengan menghadap Baitul Maqdis? Sama. Sebab dia hanya proses apa dia? Proses apa dia? Pusing je. Pusing je. Okey, kalau yang lebih baik kita fahamlah. Allah batalkan hukum, maka Allah bagi hukum yang lebih baik kita faham. Okeylah. Tapi yang ni sama je. Apa faedah? Apa faedah? Ha? Apa dia? Faedah dia Allah nak uji setakat mana orang tu beriman kepada Allah. Allah nak tengok ada orang menghadap Baitul Maqdis bukan kerana Allah, tapi sebab ini tempat nenek moyang dia. Betul? Sebab tu bila Allah tukar pada Kaabah je, orang Yahudi mengamuk. Maknanya selama ni dia beriman kepada kiblat Baitul Maqdis bukan kerana Allah. Jadi tujuannya apa dia? Allah nak pastikan orang tu betul-betul beriman ataupun berpura-pura. Okey. Timbul soalan, kenapa Allah tak boleh buat satu hukum je yang tak perlu diubah-ubah dah? Daripada mula turun Quran, satu hukum je. Bersesuaian dengan masa. Ha? Bersesuaian dengan zaman. Satu hikmahnya, hukum tu kadang-kadang sesuai dengan orang tertentu dan tempat tertentu dan masa tertentu. Tapi tak sesuai dengan waktu lain. Yang kedua, hikmahnya? Ya? Tak ada? Tak ada ujian ke sebagai ujian? Sebagai ujian.
sebagai ujian. Yang ketiga, ialah Allah nak bagi tahu dia adalah maha berkuasa, nak tukar ke nak pindah ke, tak ada siapa berhak untuk halang. Boleh faham? Sebab tu Allah sebut dalam ayat ini seterusnya apa dia? Alam ta'lam. Alam? Tidakkah kamu ketahui? Tidakkah kamu tahu annallah, sesungguhnya Allah ala atas kulli syai'in, setiap sesuatu, qadirun, maha berkuasa. Apa kaitan ayat akhir ni dengan sebelum ni? Allah kata bila kami nak ubah hukum, kami akan ubah lebih baik ataupun sama. Di hujung Allah kata, kamu tak tahu ke Allah tu maha berkuasa? Apa kaitan dia? Maknanya kalau Allah nak ubah apa-apa, jangan petikailah, sebab Allah maha berkuasa atas apa ni? Kulli syai'in, setiap apa saja. Jangan pertikai. Kalau Allah tak berkuasa, tiba-tiba Allah tukar, kita boleh pertikaikan. Macam saya kan, saya tak ada kuasa nak buat perubahan di Malaysia kan. Tapi saya ubah, saya boleh dipertikaikan. Okey, perubahan hukum ni ada 3 jenis. Yang tadi saya sebut apa dia? Tukar yang daripada berat kepada lebih ringan. Satu kan, contoh apa tadi? Yang tadi dia. Yang kedua, sama. Yang ketiga, daripada ringan kepada berat. Contoh proses Allah nak tukarkan hukum arak. Mula-mula arak ni boleh kan? Lepas tu Allah kata apa? Jangan hampiri solat dalam keadaan kamu susah sikit kan? Betul? Ini daripada ringan kepada semakin susah. Dan last sekali Allah kata apa? Arak adalah haram. Itu daripada senang kepada yang lebih susah. Okey, ada satu lagi jenis. Jenis nasakh ialah an-naskhu ada 3. Satu, nasakh tilawah wa hukmun. Dia nasakh dari segi bacaan dan hukum. Apa makna bacaan? Ayat pun Allah batalkan. Makna tak ada dalam Quran ayat tu. Hukum pun Allah batalkan. Contoh, dia sebut dalam hadis sahih riwayat Muslim, Aisyah radhiyallahu anha berkata, pada peringkat awal, kalau untuk menjadi anak sesuan kena minum 10 kali. 10 kali minum, barulah jadi anak sesuan. Lepas tu kata Aisyah, hukum itu dibatalkan. Turun ayat mengatakan peringkat awal untuk menjadi anak sesuan kena minum 10 kali. Turun ayat Quran. Lepas tu dibatalkan dengan hanya 5 kali sahaja. Tapi ayat itu hukum dibatal dan bacaan pun dibatalkan. Sebab tu tak ada dalam Quran. Mana kita tahu? Hadis sahih. Okey. Jadi kalau nak jadi anak sesuang kena minum 5 kali. 5 kali kenyang. Okey, yang kedua, batal dari segi tilawah, tapi baqa'u hukmin, hukum dia kekal. Ini yang mana ni? Apa dia? Ayat batal dari segi bacaan tapi kekal dari segi hukum. Contoh ayat rejam, apa dia tu? Dalam satu hadis sahih, Al-Syekhah
Asy-syaikhu wasyaikhatu allazani zanaya fajliduhuma. Ini hadis sahih. Asy-syaikhu orang tua lelaki, wasyaikhatu orang tua mana orang yang dah berkahwin, allazani yang kedua-dua zanaya berzina, maka fajliduhuma. Bajlidu ni makna sebat kedua-duanya. Tapi hukum ni dibatalkan dalam Al-Quran. Dari segi apa? Tilawah. Maknanya ayat tak ada dalam Quran. Tapi hukum dia kekal. Sebab tu ramai orang pertikaikan hukum sebab tak ada dalam Quran. Yang ada pada hukum suri. Yang tak ada hukum rejam. Ini rejam ni, sorry. Farjumu maka rejam keduanya. Yang ada dalam Quran hukum sebat. Tapi hukum rejam tak ada, orang pertikaikan. Kenapa tak ada? Sebab dari segi bacaan dinasahkan. Tapi hukum dia kekal. Dari mana kita tahu? Daripada hadis. Yang ketiga, nasakh dari segi hukum dan tilawah wa baqa'u tilawah. Buka surah Al-Mujadilah ayat 12. Surah Al-Mujadilah ayat 12. Ya ayyuhallazina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu bayna yaday sedekah kan? Najwagum sedekah. Lepas tu cuba baca 11-12 ke 12-13. Iaitu berapa tu? 12 kan? Cuba baca terjemahan dia. 12 dan 13. Kuat sikit. Sedekah itu adalah lebih baik bagi kamu dan lebih bersih. Dalam pada itu, kalau kamu tidak ada benda yang hendak disedekahkan, kamu dibenarkan juga menghadapnya mengenai perkara yang tak dapat dielak. Kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Okey, ayat lepas tu. Adakah kamu takut akan kemiskinan kerana kerap kali kamu memberi sedekah sebelum kamu menghadap? Kalau kamu tidak melakukan perintah itu dan Allah pun memaafkan kamu kerana kamu tidak mampu, maka dirikanlah sembahyang dan berikanlah zakat sebagaimana yang diwajibkan, serta taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan ingatlah Allah Maha mendalam pengetahuannya akan segala amal yang kamu lakukan. Boleh faham? Ayat ni kita dah belajar ni, tadabbur surah Al-Mujadilah. Kelas siang hari. Boleh faham? Apa yang hukum apa yang dibatalkan? Hukum yang dibatalkan ialah bila nak datang majlis Rasulullah dan bila nak bertanya soalan, kena bagi sedekah. Itu hukum. Tapi lepas tu hukum tu dibatalkan. Kenapa diperintah oleh Allah supaya bayar sedekah? Sebab nak mengelakkan daripada sahabat ni kadang-kadang, khususnya orang munafik lah, dia membuang masa Nabi. Kadang-kadang dia tanya soalan yang tak penting. Jadi orang munafik bila suruh sedekah je nampak dia tak ikhlas. Sebab orang munafik ni paling kerikut. Bila kena bayar je dia tak datang ataupun tak tanya soalan. Tapi lepas tu membebankan orang yang betul-betul ikhlas, maka hukum itu dibatalkan. Itu hukum dia batal, tapi bacaan ada tak? Sama juga pembatalan
menghadap ke Baitul Maqdis. Hukum tu batal ke kekal? Tapi ayat tu ada tak? Ada ayat. Fawallu wujuhakum syatrah. Hendaklah kamu menghadap wajah kamu ke arah kiblat. Hukum ada tapi bacaannya hukum dibatalkan. Hukum menghadap Baitul Maqdis dibatal tapi bacaan ada. Okey, boleh faham? Jadi di sini Allah nak bagi tahu apa ni? Dia maha berkuasa untuk mengubah apa sahaja yang dia nak. Dan dia lebih tahu apa yang sesuai untuk manusia. Kemudian ayat seterusnya Allah begitu juga. Sebab kenapa Allah ada setengah hukum Allah batalkan. Ada setengah Allah kekalkan. Sebab yang kedua ialah alam. Kita pernah belajarkan kalau hamzah huruf istifham. Selepas dia lam, ini dipanggil harfu istifham. Lam dipanggil apa? Harfu nafiyin. Huruf nafi. Bila selepas huruf istifham ada huruf nafi, maka hamzah istifham ni makna dia takriri. Apa makna takriri? Penegasan. Jadi kena terjemah, jangan terjemah penafian. Saya bagi contoh yang ayat biasa kita baca. Alam nashrah. Kan? Selepas hamzah ada lam kan? Alam nashrah. Cuba terjemah. Alam nashrah laka sadrak. Cuba terjemah. Bukankah? Terjemah yang tepat ialah sesungguhnya kami telah lapangkan. Tidak ada nafi ya. Sesungguhnya kami telah lapangkan hati engkau. Allah bagi itu pada Nabi. Sini pun sama. Nak terjemah apa ni? Qad alimtum. Sesungguhnya kamu telah mengetahui. Ini dia panggil takrir, mengesahkan, menegaskan. Kamu telah mengetahui. Apa yang kamu telah tahu? Annallah, sesungguhnya Allah, lahu, baginya ataupun miliknya mulkus samawati wal ar, kerajaan langit, wal ar dan bumi. Okey. Bahagian ni bila Allah bagi tahu kerajaan di langit dan di bumi milik dia. Apa kesan kepada kita? Bila kita orang beriman, kita dengar Allah bagi tahu semua kerajaan di langit dan di bumi miliknya. Apa kesan kepada kita? Apa dia? Mana kita sepatutnya dengan cakap dia je lah kan. Jangan dengan cakap manusia, sebab manusia tak memiliki kerajaan. Yang ada pun kerajaan yang tak cukup kerusi. Okey, satu. Bila Allah beritahu semua kerajaan di langit dan bumi, maka kita pun kerajaan manusia semua kita tak heran langsung. Yang kita rasa gerut ialah kerajaan langit dan bumi. Satu. Yang kedua, kita akan jadi tenang je bila sebut bab rezeki. Kenapa kita nak takut? Tuhan yang kita sembah, ada langit 7 lapis, ada bumi 7 lapis dan semua di langit, semua di bumi milik dia. Dan kita sembah dia. Perlu tak kita risau pasal rezeki? Siapa yang risau dia tak yakin ayat ni? Kan? Saya bagi contohlah. Bapa kita jadi Perdana Menteri kepada 7 negara yang besar dan kaya. Tiba-tiba kita, nak makan apa besok? Ada masalah tak anak ni? Ada masalah. Dia ada masalah mental ataupun dia ada masalah dengan bapa dia. Boleh faham?
Kita kalau Tuhan dah beritahu dia ada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, kita pun sembah dia, tiba-tiba risau rezeki. Makan apa lepas pencen ni? Padahal 5 kali sehari sembah Tuhan ni yang lahu mulkus samawati wal ardh. Boleh faham? Ni kita belajar tadabbur Al-Quran tapi subjek apa ni? Akidah ni. Ramai orang belajar buku akidah sifat 20 tapi bila PKP mengamuk kan. Ini yang menjadikan Musa bila berdepan dengan Firaun dengan tentera dan laut ke depan, apa keadaan Musa? Tenang ke menggelabah? Kenapa? Sebab dia sekarang sedang melaksanakan perintah Tuhan yang ada kerajaan di langit dan bumi. Apa hal pula takut pada Firaun? Okey. Kemudian wa ma lakum, dan tidak ada bagi kamu min dunillah, dari selain Allah, min waliyin, dari kita dah belajar bahasa Arab, kita banyak kali jumpa ni. Kalau bahasa Arab disebut secara nakirah, tidak ada alif lam. Kan? Beza waliyun dengan al-wali. Apa beza? Bila-bila kita jumpa, saya tak payah hurai dah. Apa beza waliyun dengan al-wali? Yang mana khusus? Ha? Yang ada alif lam? Wali. Mana spesifik wali itu? Tapi kalau waliyun tanpa alif lam, jadi maksud Allah nak bagi apa ni? Tidak ada bagi kamu selain daripada Allah daripada mana pelindung. Orang pun tak ada, senjata pun tak ada, duit pun tak ada, semua tak ada. Mana pelindung. Kemudian wala nasir, dan tidak juga mana-mana apa beza ni wali dengan nasir? Apa beza? Apa beza? Dia kalau miu wali, apa hukum tajwid? Miu wali. Nun mati jumpa dengan waw. Idgham mak al-gunnah. Wali yewa. Tanwin jumpa dengan waw. Apa hukum tajwid? Idgham mak al-gunnah. Wala nasir. Apa hukum dia? Ma'arik li sukun. Okey, apa beza wali dengan nasir? Tajwid dah tahu, makna tak tahu. Apa dia apa? Yalah, beza. Satu mudarat, satu macam mana? Boleh hurah sikit. Tak faham. Yalah, beza. Itu huraian tu. Oh, nasir. Wali? Sentiasa melindung. Allah bila sebut dua, mana Allah nak bezakan Allah dengan manusia? Apa dia? Wali ni yang jaga kita lah. Cipta kita, bagi kita makan, kan? Nasir ialah bila ada musibah, dia tolak. Dia pertahankan. Jadi, yang ni lebih kepada apa? Memberi manfaat, yang ni menolak mudarat. Kenapa Allah sebut dua? Sebab manusia kadang-kadang dia tak boleh dua-dua. Contohlah, bapak kita kan, dia boleh bagi makan pada kita,
Dia boleh bagi duit pada kita. Tapi bila datang perompak, dia tak boleh apa. Dia pula duduk belakang kita. Faham? Dia tak boleh jadi nasir. Kadang-kadang orang boleh jadi nasir. Orang jahat datang, dia pertahan. Tapi dia tak boleh bagi makan pada kita sebab dia miskin. Tapi Allah dua-dua sekali. Boleh? Nak manfaat Allah, nak menolak mudarat Allah saja. Okey, ayat ni Allah nak beritahu apa ni? Tidak ada bagi kamu selain daripada Allah mana-mana pelindung dan mana-mana penolong. Apa maksud dia? Yang tersirat. Apa dia? Dan Allah nak bagi tahu tidak ada bagi kamu selain daripada Allah, kan? Makna apa? Kalau kita cari orang makhluk sebagai wali dan sebagai nasir, memang kita celaka. Memang celaka. Sebab apa? Sebab yang boleh wali dan boleh nasir hanya Allah aja. Manusia tak boleh. Jadi siapa yang tak cari Allah sebagai wali dan nasir, memang dia akan celaka habis-habis. Kemudian ayat ini memberi apa? Ketenangan kepada kita. Kalau aku dah sembah dia, aku dah ikut perintah dia, kenapa aku nak takut? Sebab yang melindungi aku bukan manusia, Allah. Yang memberi makan aku, Allah. Yang menolak daripada musibah, Allah. Betul? Kan ada satu hadis kursi. Allah kata apa? Kalau semua manusia berkumpul satu dunia ni, yang Amerika, yang Jepun, yang China, semua berkumpul untuk memberi manfaat pada kita. Katalah nak bagi RM10 je. Tapi Allah tak izinkan. Sampai tak RM10 pada kita. Walaupun semua kerajaan dunia berkumpul nak bagi, Allah tak izin tak bagi. Dan sebaliknya Allah kata, kalau semua manusia kerajaan di dunia berkumpul untuk memudaratkan kita, tapi Allah tak izin. Ada contoh tak? Dia yakin Allah kalau jadi wali dia, kalau jadi nasir dia, dia mesti selamat walaupun dia berdepan dengan kerajaan yang besar dan walaupun dia hanya seorang dan dia hanyalah budak kecil. Contoh apa? Ghulamud dakwah lah. Ghulamud dakwah. Biasa dengar tak ghulamud dakwah? Kita duduk kat ghulamud dakwah lah ni. Ini rumah ghulamud dakwah. Ghulam makna budak kan? Betul tak? Bila dia berlindung dengan Allah, satu kerajaan nak bunuh dia, bawa ke atas gunung. Apa jadi pada gunung? Gunung bergoncang dan semua tentera yang bawa dia semua jatuh mati. Dia selamat walaupun dia budak je. Lepas selamat dia pergi ke mana? Pergi jumpa raja lagi. Sebab dia tahu kalau Allah wali dia, Allah nasir dia, tak ada siapa boleh ganggu dia. Sampai last sekali dia pula ajar pada raja cara nak bunuh dia. Hebat tak? Tengok akidah. Akidah. Agak-agak budak ni belajar tak sifat 20? Okey. Jadi kaitan ayat ni dengan atas apa dia? Siapa-siapa pertikaikan Allah ubah hukum, Allah jawab. Dia ada kerajaan langit dan bumi. Ikut suka dia lah nak ubah pun. Kan? Jangan pertikaikan. Kamu nak pertikaikan, berapa kerajaan kamu ada? Yang ada pun tak bertahan lama kan? Tunggu masa je. Okey. Am turiduna. Am di sini dalam tafsir dia terjemah bal, bahkan. Saya tak tahu terjemah apa tu. Apakah? Kita ambil yang dalam tafsir lah. Bahkan kalau nak terjemah asal pun boleh. Apakah patut? Apakah patut? Turiduna, kamu kehendaki ataupun kamu ingin antas'alu. Untuk tas'alu pada meminta ataupun memohon rasulakum, rasul kamu ni siapa? Nabi Muhammad.
Dan ayat ni tuju pada siapa ni? Adakah patut kamu tu siapa? Semua sekali, orang Yahudi, orang musyrikin, orang beriman. Mana Allah nak tegur ni, sifat ni yang kadang-kadang ada juga pada orang beriman. Apa dia? Suka bertanya Rasul soalan yang tak penting, soalan yang perlu digalakkan. Allah kata apa? Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Hendaklah kamu bertanya orang yang berilmu kalau kamu tidak tahu. Itu Allah galakkan. Tapi yang Allah tegur ni soalan apa? Soalan nak permainkan Nabi, soalan nak buang masa Nabi, kan? Kadang-kadang tanya soalan pasal tu, nak test ustaz ni apa fikiran dia, kan? Ustaz tak jawab, tanya lagi besok, kan? Jadi Allah nak tegur mereka, adakah patut kamu nak tanya Rasul kamu? Ni, tengok ni. Rasul kamu, Allah sandarkan. Rasul ni adalah, Rasul kamu ni kenapa permainkan dia? Dia Rasul kamu, bukan penjahat ni. Sebagaimana Su'ila telah ditanya oleh Musa, ditanya kepada Musa oleh kaumnya min qablu, dari sebelum. Tengok, Musa ni disakiti oleh kaum dia sendiri. Dengan apa? Soalan-soalan yang apa? Nak tahu hukum ke? Bukan setakat remeh, soalan yang menyakitkan hati. Antaranya apa dia? Yang kita dah belajar sebelum ni. Itu satu. Tak ada lagi yang besar ni, yang betul-betul menyakitkan hati Musa. Lepas dia selamat daripada Fir'aun, lepas selamat daripada Laut Merah tu, nampak ada satu kaum sembah berhala. Dia minta apa? Ni dia minta tas'alu. Dia minta Musa apa? Musa, boleh tak cari berhala untuk kamu sembah? Paling-paling kurang buat cari sendiri, kan? Suruh Musa cari. Biadab tak? Biadab. Lagi satu soalan lagi. Soalan biadab. Dia kata apa? Lan nu'mina laka, kami tak akan beriman pada engkau wahai Musa hatta narallah jahratan, sehingga kami nampak Allah secara jelas. Ini dia panggil soalan yang tak ada faedah dan boleh merosakkan akidah dan menyakitkan hati Rasul. Okey. Dan Nabi sebut dalam satu hadis sahih, halaka allazina min qablikum bikasrati su'alihim. Telah binasa umat-umat dahulu sebab apa? Sebab pertama, kasrati su'alihim, sebab banyak soalan mereka pada para nabi, soalan yang macam tadilah, maka Allah binasakan umat tu. Yang kedua, sebab khilaf anbiya'ihim, mereka sentiasa berbeza dengan nabi mereka, maka antara sebab Allah binasakan. Jadi jangan tanya soalan yang, yelah, kadang-kadang saya dah beritahu pelajar, kan, kadang-kadang dia tanya macam-macam zikir, macam-macam doa. Dia bukan nak buat pun, sebab doa yang kita bagi tak amal lagi pun. Jadi kita jawab, kan. Yelah, kewajiban kita kena jawab. Tapi apa faedah dia tahu? Apa faedah? Dia mindset kita macam ni. Aku nak tanya ni, aku nak buat ke tak? Kalau aku tak nak buat, jangan tanya, jangan buang masa ustaz. Betul tak? Boleh? Boleh tak tukar cara berfikir? Sebab ramai yang bertanya sekadar nak tahu. Tak. Bertanya untuk beramal. Kalau bukan untuk beramal, jangan tanya. Ustaz, saya nak tahulah sahih ke tak? Yalah, lepas tahu. Kalau tahu saya buat ke tak? Tak. Kalau tahu ta'ih, kan, dia lupa, lepas tu datang bulan Ramadan, datang lagi soalan sama, tanya lagi. Yang perasan soalan sama siapa dia? Ustaz lah. Bukan marah, cuma nak bagi tahu ni. Jangan jadi macam kaum Nabi Musa, suka tanya soalan yang tak penting. Sampai Musa mengadu pada kaum dia. Apa kata Musa? Wa iz qala Musa
Wa iz qala Musa liqaumihi Surah Saf. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni Rasulullah ilaikum. Ini surah Saf ayat 4 ke? Cuba terjemah. Ingatlah ketika mana Musa berkata kepada kaum dia. Apa dia? Ya qaumi, wahai kaum aku. Tengok keluhan seorang Nabi terhadap kaum dia. Lima tu'zunani. Kenapa? Kenapa kamu duk sakitkan hati aku ni? Oh. Kita mana ada ustaz pelajar sakitkan hati dia kan? Pelajar meraihkan ustaz adalah yang menyakitkan hati dia, bukan pelajar dia. Ini pelajar Musa ni, kaum dia ni. Kenapa kamu sakitkan hati aku? Wa qad ta'lamu, sedangkan kamu tahu aku ni adalah utusan Allah. Pun kamu sakitkan hati. Okey? Kemudian Allah kata apa? Wa man yatabaddal, dan siapa yang tabaddal daripada badal, menukarkan kekufuran bil iman, dengan keimanan, faqad dhalla, maka sesungguhnya telah dhalla, sesat. Sawa as-sabil. Sawa apa dia? Sawa dia macam ni lah, jalan straight kan. Ada macam ni. Itu sawa. Dia terjemah apa? Mana telah sesat jalan yang lurus, menyimpanglah. Telah sesat dari jalan yang lurus. Okey. Siapa yang sesat ni? Orang yang menukarkan kufur dengan iman. Apa makna kufur di sini? Dan apa makna iman? Apa dia? Kufur ni engkar kepada Allah, engkar kepada Nabi Muhammad, kufur kepada Al-Quran. Jadi dia tukar beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada Al-Quran, dia tukar kepada kufur. Maka orang macam ni, Allah kata dia telah menyimpang daripada jalan yang lurus. Boleh? Okey? Kadang-kadang kita rasalah penguasa boleh memudaratkan kita. Dan juga orang lain lah. Kan? Tak. Okey, saya nak tunjuk satu ayat yang tak ada siapa boleh mudaratkan kita bila kita buat benda ni. Boleh buka surah ni. Surah Al-Ma'idah ayat 105. Surah Al-Ma'idah ayat 105. Dia soalan dia, kalau pemerintah ke ataupun siapa sajalah, kadang-kadang kita rasa boleh memudaratkan kita kan. Maka ayat ni menjawab. Betul? Boleh faham? Allah kata apa?
Wahai orang beriman. Allah panggil siapa ni? Orang beriman. Jadi kalau kamu tak beriman, memang kamu ada masalah lah. Kamu memudaratkan diri kamu sendiri. Wahai orang beriman, alaikum anfusakum, hendaklah kamu jaga diri kamu. Apa maksud jaga diri kamu? Iaitu jaga perintah Allah. Jangan langgar perintah Allah. Orang nak buat maksiat, itu masalah. Tapi kamu jangan buat dosa. Kemudian lepas tu Allah kata apa? La yadurrukum man dhalla, siapa yang sesat tidak boleh memudaratkan kamu iza ihtadaitum, apabila kamu mendapat hidayat. Boleh faham? Bila kamu dah dapat hidayat, la yadurru, tak ada siapa boleh menyesatkan kamu. Ya, macam kisah Ghulam kan? Kisah Ghulam. Pemerintah zalim tak? Zalim memudaratkan. Tapi sebenarnya boleh tak memudaratkan budak tu? Tak. Bahkan budak tu boleh menjadikan raja yang zalim tu beriman kepada Allah. Dan ada satu hadis Nabi kata apa? Ihfazillah yahfazka. Jagalah perintah Allah, kamu akan jaga kamu. Tengok Nabi Yunus, ikut logik akal, ikan duduk dalam perut ikan boleh memudarat Yunus tak? Nabi Yunus. Boleh kan? Tapi mudarat tak? Tak. Apa sebab? Apa sebab? Allah beritahu. Jikalau Allah kata dalam, saya lupa ayat. Jikalau engkau ni bukan daripada orang yang sentiasa bertasbih kepada Allah, engkau akan kekal dalam perut ikan sampai kiamat. Tapi sebab engkau berzikir kepada Allah, engkau selamat. Jadi jangan risau pasal kejahatan musuh, tapi risaulah dosa yang kita buat. Okey. Apa nasihat Ustaz bagi mereka yang merasakan tak mengapa mendengar lagu hari raya dengan alasan ia hari gembira? Dengar lagu hari raya tak mengapa. Dia kalau dengar lagu hari raya tak mengapa, dengar Quran 10 kali lagi tak mengapa. Kan? Saya nak tanya, Allah bersumpah kan, wal asri, demi masa, innal insana, sesungguhnya semua manusia rugi. Kecuali yang satu beriman. Yang kedua, tak cukup beriman, mesti ada yang kedua, iaitu beramal soleh. Tak cukup beramal soleh, mesti ada yang ketiga, iaitu berpesan dengan. Tak cukup yang ketiga, mesti ada yang keempat, iaitu, maknanya kalau tak ada empat-empat ni manusia rugi. Okey? Saya nak tanya, dengar lagu raya masuk kategori yang mana daripada empat ni? Beriman, beramal soleh, berpesan dengan kebenaran, sabar. Tak. Kalau tak, rugi. Rugilah. Saya pun tak faham macam mana orang kalau dah seronok dengan Quran, kalam Allah ni, tiba-tiba seronok juga dengan Quran, mesti ada something wrong. Mesti ada something wrong. Kata-kata Allah, dia boleh letak sekejap nak dengar nyanyian manusia. Saya tak faham. Saya buat analogi kan. Bapa sedang bercakap. Kita kata, bapa boleh tak sekejap, saya nak dengar lagu sekejap. Sampai hati tak kita nak cakap tu? Antara dengar lagu dengan dengar bapa yang membesarkan kita. Sanggup tak kita nak ambil masa tu? Dengar bapa pun tak sanggup. Ini kata-kata Allah. Sebab itulah orang beriman, bila dia tadabbur Al-Quran, tak ada hiburan yang paling melazatkan hidupnya kecuali tadabbur Al-Quran. Bila dia seronok dengan Quran, dengan automatik dia tak seronok dengan, walaupun lagu raya ni bukanlah haram sangat kan, tapi kadang-kadang melagaukan, tak ada faedah. Betul tak? Dan Allah sebut sifat orang beriman, wallazinahum anil lagwi mu'ridun. Orang beriman daripada benda yang lara sentiasa menjauhkan diri. Lara lah tu dengan lagu raya. Lara. Okey. Saya tak kata haram, tapi saya kata lara. Tak ada faedah. Baik dengar Quran ataupun baca Quran, satu huruf dah 10 pahala. Okey. Ada soalan lagi?
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini siapa ni? Boleh kenalkan diri? Nama Imam Samil bin Sahrul. Nur Iman, ha? Nur Iman boleh tak bagi nombor telefon pada Ustaz? Ustaz nak jumpa Nur Iman ni. Ustaz akan pergi ke Johor lepas PKP ni. Boleh, ha? Jumpa kat mana Nur Iman? Nombor apa? Apa Ustaz? Dah bagi nombor. Nur Iman ada tak nombor Ustaz? Ada? Nanti bagi dekat mesej lah. Ada. Nanti bagi kat apa? Kat Zoom nanti. Bagi nombor telefon dan alamat sekali. Ustaz nak interview. Okey. Okey. Soalan? Adakah hukum solat Aidilfitri adalah fardu ain? Kerana Syekh Muhammad Saleh Utsaimin rahimahullah pernah mengatakan solat Aidilfitri ini adalah fardu ain. Nur Iman ni umur 12 ke 21 ni? 12. 12 lah. Betul lah. Confirm lah. Barakallahu fiqh. Allahumma faqihu fid din wa alimhu at-ta'wil. Okey, hukum solat raya ni ulama beza pendapat. Ada mengatakan fardu ain, termasuklah Syekh Saleh Utsaimin. Ada mengatakan fardu kifayah, mana sekumpulan buat, yang lain tak payah buat. Dan ada mengatakan sunat muakkadah. Jadi terserah pada kita lah nak. Sebab yang mengatakan fardu ain, orang lain mengatakan tidak ada solat yang wajib fardu ain, melainkan solat 5 waktu je. Yang lain hukumnya sunat. Sebab itulah ada seorang lelaki jumpa Rasulullah. Dia tanya Rasulullah, apa yang wajib ke atasku daripada solat? Nabi kata solat 5 waktu. Sahabat ni tanya lagi, ada tak selain pada solat 5 waktu? Tak ada. Yang daripada itu sunat. Kan? Jadi yang mengatakan ini bukan fardu ain, ada dalil dia. Jadi terserah pada kita lah. Bagi saya bukan fardu ain lah. Sebab yang fardu ain itu hanya solat 5 waktu. Dan dalam musim PKP ni, kita tak dibenarkan solat raya di masjid kan, kecuali dalam bilangan yang terhad. Jadi soalan boleh tak solat raya di rumah? Ada ulama kata boleh solat raya di rumah. Ada kata yang mengatakan kalau solat raya ni fardu kifayah, dah ada orang buat di masjid walaupun tak ramai, maka jangan buat dah kat rumah. Tapi kalau pendapat mengatakan fardu ain, dia kata kena buat kat rumah ataupun sunat muakkadah. Cuma kalau solat raya di rumah tanpa khutbah. Sebab syarat nak berkhutbah ni mesti ada orang lah. Ni suami bagi khutbah pada isteri. Setahun dah dengar khutbah suami. Okey, ada soalan lain? Assalamualaikum Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wa anta fajazakallahu khair. Yang sambung daripada soalan tadi, yang ada buat memo kata 2-3 kali khutbah. Sesi 1, sesi 2, sesi 3 tu betul tak Ustaz? Khutbah apa tu? 3 sesi. Khutbah raya. Di satu masjid. Khutbah raya. Yalah, di satu masjid. Di satu masjid ada. Betul lah. Oh, saya tak tahu. Macam mana 3 sesi tu? Mana 3 ada 3 jemaah lah. Dah mula 50 orang buat solat raya. Betul second 50 orang. 3 jemaah lah. Pasal nak bagi rasa. Tak tahulah, ni semua benda-benda baru lah ni. Benda baru lah. Tak payah buat lah. Macam main Jumaat ada juga orang buat 3 kali. Itu yang boleh tu Ustaz. No comment lah. No comment lah. Macam di London, Ustaz, bila masjid tak besar dan jemaah ramai, dia orang buat dia orang buat shift Ustaz. Tak apalah, itu ada sebab lah masjid kecil kan.
Ini masjid boleh muat 1000 orang tapi yang salat 100 je. Tak apalah, ada soalan lain ke? Amalan bagi duit raya sesama Islam. Tak, dia bukan amalan Islam lah. Zaman Nabi tak ada bagi duit raya pada kanak-kanak ni, tak ada. Dan nak bagi duit raya apa pun, Nabi pun bukan banyak duit pun. Kebanyakan sahabat pun miskin. Tapi adakah salah? Dia kalau kita bagi duit raya dan mendorong budak tu untuk buat kebaikan, tak salah lah. Sebab ada satu hadis Nabi kata, tahadu, tahabu. Hendaklah kamu saling memberi hadiah supaya kamu saling berkasih sayang. Kalau kita bagi tu tujuannya supaya merapatkan hubungan silaturahim kan. Dan kita nak galakkan dia buat baik kan. Contohlah dia baca Quran bulan Ramadan. Kita bagi duit raya sebagai dorongan pada dia. Maka secara umumnya tak salah. Cuma jangan jadikan satu kemestian. Kadang-kadang kita pun jadi tak ikhlas kan. Nampak budak je mesti nak duit raya ni. Kita bagi kuih pun tak nak, lemang pun tak nak. Lepas tu tengok, dapat sampul pula, buka pula tengok, RM2 dapat cik. Saya pergi rumah sebelah RM20. Kita lagi sakit hati. Jadi kadang-kadang kita bagi pun tak ikhlas. Ada soalan lain? Ni student daripada Facebook minta tolong saya tanyakan. Ustaz, boleh tolong tanyakan adik Nur Iman, apa cita-cita dia dewasa nanti? Tolong jawab adik Nur Iman. Ramai peminat ni. Adik Nur Iman. Ada lagi ke? Ada. Apa cita-cita Nur Iman? Jadi askar. Okey. Ustaz besok kena telefon adik Nur Iman juga. Sebab Ustaz nak huraian askar yang macam mana tu. Kalau askar fi sabilillah okey. Macam dalam surah Saf tu. Okey. Ada soalan lain? Apa amalan terbaik malam raya? Amalan terbaik malam raya ialah jadilah hamba yang beriman sepanjang masa. Kita disunatkan bertakbir, tapi tak adalah perlu kita bertakbir keluar sampai rumah ke rumah sampai larut malam, itu bukan sunnah Nabi. Kan? Berapa ramai yang keluar bertakbir setiap malam raya kan? Tapi muka yang pergi takbir subuh besok tak ada kat masjid. Yang paling penting saya nak nasihatkan saya dan kepada semualah. Yang paling penting kita berada di penghujung Ramadan kan. Besok Ramadan yang terakhir. Dan kita akan meninggalkan Ramadan. Jadi kita akan tinggalkan Ramadan. Tapi jangan sekali-kali kita meninggalkan amalan yang kita dah buat bulan Ramadan. Kalau kita tinggal Ramadan dan tinggal juga amalan di bulan Ramadan, itulah tanda-tanda celaka. Sebab tanda-tanda puasa kita tak diterima ialah amalan kita selepas raya sama dengan sebelum raya. Satu benda yang sangat-sangat pelik bin ajaib. Dia masuk sekolah, lepas keluar sekolah perangai dia sama dengan sebelum masuk sekolah. Kan? Masuk sekolah lepas tu keluar muka sama, perangai sama. Makna ada something wrong lah, sama ada sekolah tak betul ataupun orang tu tak betul. Jadi masuk bulan Ramadan, perangai macam ni sebelum Ramadan. Lepas Ramadan, balik asal. Makna puasa tu tak memberi apa-apa kesan. Jadi pastikan besok hari terakhir. Ini malam terakhir bulan Ramadan. Perbanyakkan doa, minta ampun kepada Allah. Sebab apa? Sebab Nabi Jibril berdoa, siapa yang habis lengkap puasa 30 hari Ramadan, tapi masih belum dapat keampunan, orang ni memang celaka. Jadi ada satu hari lagi. Dan malam ni adalah malam terakhir. Doalah, bertaubatlah kepada Allah. Semoga kita keluar bulan Ramadan dalam keadaan diampunkan Allah. Satu. Yang kedua,
Jangan kita mengucapkan selamat tinggal kepada amalan yang kita dah buat dan kita pulun di bulan Ramadan. Baca Quran, tadabbur, jangan tinggal. Sambung terus besok. Siapa dah mula tinggal tu, itu tanda-tanda lah tu. Dia buat bukan kerana Allah. Dia buat kerana Ramadan. Ini dia panggil apa? Kata Dr. Yusuf Qardawi, hamba Ramadan, bukan hamba Allah. Bila Ramadan dia buat, bila habis Ramadan dia tinggalkan. Jangan. Yang kedua, amalan yang biasa kita buat bulan Ramadan, puasa. Lepas Ramadan ni jangan tinggal puasa sunat. Sambung lagi puasa 6 kan. Jangan sampai 1 Zulkaidah baru nak start puasa 6 Syawal. Sekarang cabaran tak ada, open house pun tak ada, nak berjalan pun tak ada. Tak puasa juga memang teruk lah. Memang teruk. Memang celaka lah. Dulu kenapa tak sebab puasa 6? Sebab open house. Okey, sekarang kenapa tak puasa 6? Kenapa tak selera? Kenapa tak selera? Sebab tak ada open house. Memang masalah. Yang ketiga, amalan yang ketiga, iaitu kita dah biasa solat malam. Jangan tinggal. Paling-paling kurang solat witir 3 rakaat, paling-paling kurang. Sebab apa? Nabi bagi amaran, ya Abdullah, wala la takun misla fulan. Wahai hamba Allah, jangan jadi macam orang ni. Orang ni ada masalah besar, Nabi kata. Jangan jadi macam dia. Apa dia? Apa kesalahan orang ni sampai Nabi bagi warning, jangan jadi macam dia. Apa kesalahan dia? Tahu tak? Mencuri bukan. Cakap bohong bukan. Nabi kata kana yaqumul lail summa tarakahu. Orang ni dulu dia bangun malam, dia solat malam, lepas tu dia tinggal. Orang ni jangan ikut dia. Masalah besar ni. Bulan Ramadan dia solat malam. Kan? Solat witir. Habis bulan Ramadan, witir 1 rakaat pun tak solat. Nabi kata ni orang ada masalah besar. Sampai Nabi bagi warning, jangan jadi macam orang ni. Berapa ramai yang solat witir, solat tarawih bulan Ramadan, sampai 11 sampai 23, lepas Ramadan, witir 1 rakaat pun dia tak boleh istiqamah. Ini masalah. Okey? Jadi pastikan amalan tu kita teruskan, walaupun Ramadan telah kita tinggalkan. Dan Allah sebut dalam satu Allah sebut dalam Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhan engkau sampai datang kepada engkau yakin. Apa makna yakin? Mati. Sembah Allah sampai mati, bukan sampai 1 Syawal. Kan? Sampai mati. Kita tak tahu mati bila. Jadi teruskan istiqamah dengan amalan yang kita dah buat bulan Ramadan. Khususnya yang paling penting tadabbur Al-Quran. Dan saya nak bagi tahu, sebab saya rasa macam nak cuti lama rasa macam bersalah aja. Kan? Kesian adik. Kalau orang lain pun tak nak pun, kesian kepada adik Nur Iman ni. Muhammad Iman. Jadi insya-Allah kita akan cuti raya pertama. Malam besok tak ada kelas. Raya pertama dan kedua. Raya ketiga kita sambung kelas. Boleh? Kan? Tak ada pergi mana-mana kan? Tak ada pergi mana-mana kan? Boleh tak? Boleh. Boleh Tadi ada yang tanya dalam Zoom Ustaz. 14 Ada yang bertanya dalam Zoom tadi. Kelas start bila? Ustaz 14 hari bulan. Saya tak tahu berapa bulan. 14 ke? Raya ketiga? 15. 15. Datang kita sebelum Tak apalah, kira yang penting raya ketiga. Raya ketiga. Tapi jangan buat alasan puasa 6 sebab kelas kita malam. Raya ketiga pagi ke? Malam. malam-malam. Tak, ada yang bekerja kan. Jadi kita meraihkan yang bekerja ni kita buat malam. Untuk sementara, selepas raya kita akan sambung kelas malam. Jadi kelas siang hari kita akan bincang nanti. Sebab kita nak meraihkan yang bekerja siang hari ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh buat 2 kali seminggu ke? Hari Jumaat dan juga hari Sabtu. Hari Isnin. Maknanya 14 dan 17. Boleh ke? Tak, buat masa sekarang kita akan buat setiap malam. Sehinggalah saya rasa ada masalah kena buat 2 kali seminggu.
Jadi jangan banyak soal lah. Okey, cukup ah. Semoga, dan jangan lupa doa malam ni Nabi kata apa? Setiap malam ada utaqa minan nar. Setiap malam bulan Ramadan ada je hamba yang akan dimerdekakan daripada neraka. Dan ini malam terakhir. Jangan lupa doa. Semoga Allah bebaskan kita daripada neraka. Allah merdekakan mak bapak kita daripada api neraka Allah. Jangan lupa berdoa. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران.